Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1095 dan antara paparan utama. SPR wajib pada setiap masa berkecuali titah Sultan Nazrin. PAS kesipuan, UMNO tak malu. Apa yang tidak wajar dan apa yang mengelirukan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan raya memberikan ruang membolehkan rakyat memilih kerajaan. Gagasan kerajaan, pilihan rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat merupakan tunggak utama demokrasi. Demikian mukadimah titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah semasa pada pelancaran buku pilihan raya Demokrasi Malaysia karya Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman bersama Dr. G. Manimaran. Dalam titahnya berhubung keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Sultan Nazrin merujuk pada perkara 114-1 dan perkara 114-2 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR hendaklah berfungsi sebagai sebuah badan yang bebas daripada pengaruh kerajaan mahupun parti-parti politik. Dalam menyempurnakan peranan melantik ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, dimaktubkan penegasan mustahaknya diadakan suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam, titah Sultan Nazrin. Menurut baginda, SPR ibarat pengadil yang mengendalikan urusan persaingan antara calon-calon dan parti-parti politik semasa berlangsungnya pilihan raya. Oleh itu, SPR wajib pada setiap masa bersikap berkecuali, tanpa memihak dan kelihatan secara nyata tanpa ragu bersikap berkecuali tanpa memihak. Atas sifat berkecuali tanpa memihak, SPR diberikan amanah dan kuasa untuk memastikan pilihan raya berlangsung dan kelihatan tanpa ragu berlangsung secara adil dan bebas. Urusan pengundian dipermudahkan dan rakyat tanpa gentar, tanpa tekanan, tanpa takut, tanpa gusar, bebas dan selesa mengundi secara rahsia, tegas baginda dalam titahnya. Sultan Nazrin bertitah wajib bagi SPR demi memastikan kedaulatan dan kemuliaan takhta pemerintahan tidak tercemar, menjunjung titah ketaat-setiaan sebagai badan yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan menguruskan pilihan raya secara yang boleh dipercayai, bebas dan adil, berkecuali, tanpa memihak serta mengamalkan kesaksamaan yang tidak boleh dipertikaikan dan ketelusan yang tidak akan diragui. Baginda juga menekankan bahawa pengurusan pilihan raya hendaklah dijalankan dengan bebas dan adil untuk menjamin kesuburan amalan demokrasi. Pilihan raya yang bebas dan adil membolehkan semua warga negara, parti, calon dan media menikmati hak asasi mereka, merangkumi kebebasan bersuara, berpersatuan, bergerak dan berhimpun, bebas daripada ugutan, bebas dari tekanan dan bebas dari keganasan, serta bebas mendapat akses kepada maklumat dan kemudahan media. Pilihan raya yang bebas dan adil memastikan bahawa semua calon dan semua parti bersaing berasaskan layanan yang saksama, berpandukan undang-undang dalam gelanggang dan padang permainan yang sama rata, titah baginda. Sultan Nazrin juga menyeru keperluannya kepada pemisahan yang jelas antara badan kerajaan dan parti politik dan garis panduan yang menetapkan kemudahan awam dan sumber yang tidak boleh digunakan secara tidak adil. Baginda bertitah, cara sesuatu pilihan raya dikendalikan turut mencerminkan tahap pemikiran, tahap intelek, tahap kematangan, tahap meluhurkan perlembagaan dan tahap mendaulatkan undang-undang, juga tahap integriti, keikhlasan dan amalan ketelusan pentadbiran sesebuah negara. Baginda juga mengingatkan rakyat bahawa perkara yang menjadi pertimbangan ketika melakukan pengundian hendaklah berasaskan pemikiran yang rasional, berteraskan fakta, bukannya berasaskan sentimen dan juga emosi. Merujuk pada pengundi berusia 18 tahun, baginda bertitah ia hendaklah ditafsirkan sebagai peluang yang memberikan kuasa lebih besar kepada anak muda untuk memilih pemimpin dan mencorakkan kerajaan menerusi bimbingan yang terbaik. Anak muda perlu dibimbing untuk memiliki jati diri dan nilai-nilai moral yang betul, berpaksikan undang-undang,
menolak rasuah dan sogokan, memiliki kematangan menilai antara yang makruf dengan yang mungkar, arif membezakan antara fakta dengan fitnah, bijaksana mengenali antara permata dan kaca. Titah timbalan yang di-Pertuan Agong itu. Dalam titahnya, baginda turut menyera sikap ahli politik yang menjadikan pilihan raya sebagai medan pencetus yang boleh menggugat kestabilan negara dan menjejaskan keharmonian warga. Isu-isu sensasi yang menyalakan bara perkauman serta meniupkan sentimen agama yang dieksploitasi dalam hasrat meraih undi semasa berkempen, laksana racun yang mengembalikan bisa pertelingkahan dan pastinya menambah sulitkan usaha untuk penyatu paduan, malah akan lebih memisahkan dan merenggangkan hubungan warga yang berbilang latar belakang, sekaligus membatalkan nullify apa juga usaha yang telah dicapai untuk membina sebuah negara, bangsa yang stabil, aman, makmur lagi sejahtera. Negara-negara yang stabil, aman, makmur lagi sejahtera lebih besar nilainya dan tidak harus dileburkan dengan pendekatan politik yang memilih untuk berkerat rotan, berpatah arang hingga akhirnya nanti yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Akhir sekali, Sultan Nazrin menyentuh mengenai peranan Majlis Raja-Raja yang amat relevan untuk dirunding oleh Yang di-Pertuan Agong dalam urusan melantik pengerusi dan ahli-ahli SPR. Institusi raja bukan sebuah entiti berbentuk ornamen, hiasan untuk menyempurnakan peranan bersifat upacara atau seremonial. Menurut Sultan Nazrin, baginda menekankan bahawa institusi raja ialah entiti yang termaktub di dalam perlembagaan untuk memenuhi amanah dan menyempurnakan peranan mekanisme semak dan imbang, mengimbangkan pelbagai perkara yang diangkat sembah untuk pertimbangan takhta. Bersama Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja wajib memenuhi tanggungjawab yang diperuntukkan di dalam perlembagaan untuk memastikan SPR mendapat kepercayaan awam. Rakyat tidak lagi mudah memamah berita dan menegut cerita. Sedarilah kejayaan maupun kegagalan sesebuah kerajaan bermula dengan sikap, bermula dengan budaya, bermula dengan nilai, bermula dengan harga diri yang mempengaruhi pertimbangan pengundi ketika memilih pemimpin, tegas Sultan Nazrin di penghujung titahnya. Titah Sultan Nazrin umpama sindiran yang tersirat kepada pihak yang mengadakan pilihan raya dalam keadaan negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 kerana mengharapkan bilangan yang turun mengundi berkurang dan ini akan membuahkan kemenangan kepada pihak kerajaan. Selain itu, COVID-19 juga menjadi penghalang kepada amalan demokrasi kerana kekangan yang dikenakan oleh SPR dalam berkempen secara terbuka dan sebagainya. Raja pemerintah bertitah nasib rakyat dan negara bergantung pada mereka yang diberikan kuasa untuk membentuk kerajaan. Adakah SPR akan mencemarkan kedaulatan raja pemerintah dengan menconteng arang ke wajah demokrasi menerusi tindakan yang tidak bebas dan tidak adil serta memihak kepada UMNO BN pada setiap pilihan raya? Sesungguhnya pilihan raya yang kita adakan dinilai oleh masyarakat antarabangsa, baik yang menguasai media mahupun ekonomi, bukan hanya oleh rakyat yang menerima kesan langsung daripadanya. Rakyat menuntut tidak kurang dan tidak lebih daripada hak daulat tuanku. Minggu lepas, parti yang kononnya istiqamah dan teguh dengan pendiriannya yang mengutamakan Islam memimpin diserang dua kesipuan berturut-turut. Pada 18 Mac lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria membayar ganti rugi RM250,000 kepada Lim Guan Eng dan membuat permohonan maaf secara terbuka memfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Razman dalam hantaran Facebook pada 18 November 2017 mendakwa Guan Eng dan Kerajaan Pulau Pinang menyokong larangan pekerja hotel memakai tudung. Menurut Guan Eng, hantaran tersebut direka-reka bertujuan mencemarkan reputasinya dan menggambarkannya tidak menghormati Islam dan budaya Melayu. Guan Eng berkata beliau tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai pekerja hotel beragama Islam dilarang memakai tudung. Nasib baik Razman tak termasuk dalam senarai pemimpin jahanam PAS yang dibuat oleh Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Datuk Zawawi Osman. Beliau hanya menamakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Ahmad Abdullah dan Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Datuk Sri Muhammad Sanusi Mat Noor. Beliau berkata demikian ketika berucap sebagai perwakilan UMNO Kelantan dalam Perhimpunan Agung UMNO PAU 2021 di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Sabtu lalu. Beliau ternyata amat tersinggung dengan kenyataan Hadi yang mengumpamakan UMNO seperti itik patah kaki. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin PAS
terutama 3 jahanam. Maaflah. Presiden PAS, Haji Hadi, Ni Aman, dan juga Sanusi, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Tok Dek. Ini mulut-mulut jahat. Jadi UMNO Kelantan tidak menolak PAS, tetapi menolak pemimpin-pemimpin PAS yang ada pada hari ini, iaitu orang-orang yang saya sebut ini. Kalau PAS menolak pemimpin dia ini, kita boleh terima bersama-sama dengan PAS. Kalau tak ada Haji Hadi, insya-Allah kita boleh berbincang balik Datuk Seri. Tapi kalau ada dia, biarlah. Biar kita dengan kita, dia dengan dia. Katanya, mulas mengenai kenyataan perwakilan UMNO Kelantan itu, Ketua Pemuda PAS Kelantan Muhammad Kamal Muhammad berkata, meletakkan kesalahan kepada PAS berhubung Muafakat Nasional MN bertentangan sama sekali dengan realiti yang berlaku. Menurut beliau, hakikatnya UMNO yang mula agenda menyisihkan rakan muafakat apabila mengumumkan bertanding semua kerusi di Pilihan Raya Negeri Melaka dan Johor, lapor Harakah Daily. Muhammad Kamal mendakwa UMNO Kelantan paling awal memutuskan hubungan dengan PAS melalui surat yang dihantar pada pertemuan yang diadakan pada 22 Januari lepas. Menunding jari dengan meletakkan kesalahan terhadap PAS dalam situasi muafakat nasional adalah paradoks yang bertentangan dengan kenyataan sebenar. Jika umpan itik patah kaki sebagai suatu yang besar mengguris perwakilan UMNO Kelantan, apalah sangat sekiranya dibandingkan dengan tindakan yang diputuskan di Melaka dan Johor. Bukan sekadar mengguris perasaan tetapi merencatkan muafakat yang masih sah, katanya seperti dipetir. Katanya bukan caranya meletakkan kesalahan pada parti lain, apatah lagi menjahanamkan pemimpin parti rakan muafakat. Kata orang tua-tua, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Kalau cakap hanya untuk sedapkan ahli tanpa merujuk situasi sebenar, lebih baik diam, katanya. Menurut Muhammad Kamal, ketika Kerajaan Barisan Nasional tumbang pada pilihan raya umum lepas, PAS dijadikan sebagai tongkat untuk UMNO bangkit semula atas nama Perpaduan Melayu. Beliau juga mengungkit bahawa UMNO pada awalnya bersetuju untuk memperkukuh penyatuan ummah dengan menjemput bersatu menyertai MN. Namun kerana agenda segelintir pemimpinnya, usaha itu tidak menjadi kenyataan. Mengeluarkan kata-kata yang mengguris hati pemimpin yang tidak disenangi bukanlah sesuatu yang baharu bagi pemimpin PAS. Pelbagai kata nista dilontarkan oleh pemimpin PAS kepada mereka yang meninggalkan parti itu, khususnya Amanah. Seolah-olah mereka yang keluar parti itu sudah tercemar akidahnya selain menjadi tunggangan DAP. Malah bagi pemimpin tertinggi PAS Perak, Razman Zakaria, ini bukan kali pertama beliau didapati bersalah kerana memfitnah. Pada 23 November 2019, Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh yang memerintahkan Razman membayar RM200,000 kepada Timbalan Pengerusi Amanah Perak Datuk Seri IR Muhammad Nizar Jamaluddin. Ahli Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggul itu didapati bersalah memfitnah Nizar dalam satu rencana yang disiarkan akhbar Sinar Harian edisi Perak bertarikh 2 Jun 2015 bertajuk Pendekatan Nizar Mirip DAP. Pemimpin PAS tak jadi jahanam apabila berkali-kali memfitnah, tetapi mereka berubah sifat apabila mula berlaga arus dengan UMNO. Untuk rekod, Hadi ketika mengulas mengenai pilihan raya negeri Johor berkata ia strategi kluster mahkamah dan mereka yang kalah pilihan raya umum ke-14. Katanya tindakan segelintir pemimpin UMNO yang enggan bekerjasama dengan PAS dalam pilihan raya negeri Johor selepas bersama membentuk gabungan muafakat nasional disifatkan seperti tidak bermoral. Ada yang patah kaki PRU 14. Kita selamatkan itik patah kaki bukan nak ajar berenang. Dia patah kaki malangnya bila kaki sudah sembuh, dia nak berenang sendiri, nak tinggalkan kita. Adakah UMNO dan PAS sudah tiada kerjasama? Tidak juga. Kedua-dua gerombolan masih bersama dalam Kabinet Keluarga 69 pimpinan naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perasaan yang kononnya terguris dengan kenyataan pemimpin UMNO Kelantan itu sekadar kesipuan yang tidak cukup kuat untuk menggugat kepentingan ghanimah yang sedang dinikmati. UMNO pula seperti yang dilihat oleh masyarakat antarabangsa menerusi skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB tidak tahu malu. Kira macam 2 kali 5 sahaja.
Nampaknya kata dua DAP untuk menamatkan memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH jika rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2022 berkaitan anti lompat parti tidak diluluskan di Parlimen disifatkan ahli jawatankuasa rundingan dan pelaksana MOU Tan Sri Anwar Musa sebagai mengelirukan rakyat. Sambil menyifatkan tindakan DAP itu kononnya sebagai tidak wajar, beliau berkata kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak akan sesekali tunduk dengan segala ugutan mana-mana parti politik. Kita kena faham RUU anti lompat parti membabitkan pindaan perlembagaan yang perlu dibawa ke Parlimen yang mana memerlukan sokongan 2/3 dan jumlah berkenaan masih belum dicapai. Selain itu, Jemaah Menteri sudah membuat ketetapan supaya Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang membuat rundingan awal dengan semua parti politik supaya hasilnya dibawa ke Parlimen dan ia tidak boleh tergesa-gesa hanya kerana ditekan DAP, katanya seperti dipetik Berita Harian. Kemarin media melaporkan bekas Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng berkata MOU Transformasi dan Kestabilan Politik dimeterai kerajaan dan PH akan ditamatkan jika RUU Perlembagaan Pindaan 2022 berhubung anti lompat parti tidak diluluskan di Parlimen. Bagaimanapun, Guan Eng dilaporkan berkata MOU berkenaan masih boleh diselamatkan sekiranya Perdana Menteri yang mewakili kerajaan memberi penjelasan berhubung kedudukan RUU itu. Dalam perkembangan sama, Anwar berkata sehingga kini 80% perkara dalam MOU kerajaan dan pembangkang daripada Gabungan Pakatan Harapan PH sudah dilaksanakan. Ada beberapa perkara sahaja lagi termasuk cadangan mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri dan cadangan untuk RUU anti lompat parti dibincangkan manakala yang lain berjalan lancar. Oleh itu, saya bersetuju agar jangan ada pihak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh mengelirukan rakyat seolah-olah berlaku ketidaksefahaman dalam parti gabungan. Katanya, Lim Guan Eng dilaporkan menggesa rang undang-undang RUU anti lompat parti dilaksanakan tidak lewat daripada mesyuarat pertama Parlimen 2022 iaitu pada bulan ini seperti dipersetujui dalam memorandum persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai September lalu. Beliau berkata akta berkenaan penting untuk menghapuskan katak politik yang mengkhianati mandat rakyat dengan melompat ke parti lain semata-mata kerana tawaran jawatan serta dana kewangan sekaligus meracuni keyakinan awam ke atas sistem demokrasi selain melanggar prinsip dan nilai moral. Dinyatakan dalam MOU secara hitam putih bahawa rang undang-undang anti lompat parti hendaklah dilaksanakan tidak lewat daripada mesyuarat pertama Parlimen tahun 2022 iaitu pada mesyuarat Parlimen bulan Mac ini, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Guan Eng terus mendesak Anwar agar berusaha menyempurnakan dengan segera apa yang dipersetujui dalam MOU itu dan beliau perlu bertanggungjawab penuh ke atas segala implikasinya apabila MOU itu terbatal. Menteri tahu bahawa sekiranya janji Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia secara hitam putih pun tidak boleh dipercayai. Apa makna MOU yang ditandatangani? Katanya menegaskan apabila janji MOU tidak dipenuhi, ia secara sendirinya akan terbatal. Beliau juga mendakwa Anwar mengeluarkan kenyataan sedemikian kerana bimbang tidak akan dipilih bertanding mewakili UMNO pada pilihan raya umum akan datang. Saya tahu Anwar Musa takut nak pilihan raya umum kerana bimbang tidak akan diberi surat watikah bertanding mewakili UMNO kerana memberontak lawan presiden partinya sendiri. Tetapi janganlah kerana takut tak dapat bertanding sehingga nak ubah fakta dan membelakangkan kebenaran. Tolonglah baca MOU yang ditandatangani antara pemimpin PH dan Perdana Menteri anda sendiri, kata pemimpin DAP itu. Pelik sungguh, apa yang membuatkan Anwar melenting sangat tentang isu ini jika beliau sebagai seorang ahli jawatankuasa yang pastinya sudah sedia maklum dengan apa yang tersurat, tersirat dan termeterai dalam MOU berkenaan? Atau adakah akta lompat parti ini jika diluluskan akan menjadi batu penghalang puak-puak yang suka ugut tarik sokongan dan kaki melompat sana sini berbuat sesuka hati serta menjadikan pemerintahan negara sebagai warisan pusaka mak bapak mereka. Daripada pemerhatian penganalisis politik, RUU tersebut agak sukar mendapat sokongan 2/3 di Parlimen kerana Parlimen sekarang ini bukan dibarisi wakil rakyat yang ingin membela nasib rakyat tetapi diwakili katak-katak melompat yang sentiasa bersedia mencari makan, membesarkan perut mereka. Jangan nanti MOU ke mana, RUU ke mana? Pihak sana pula yang untung berganda-ganda. Kita pula melopong, diperbodohkan orang. Apa pula pandangan anda?
Kepada para perwakilan rakyat di Dewan Mulia, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.